Berapa kali bertukar kepimpinan, Melayu tetap lagi miskin. Benda itu bahasa pun dihilangkan. Jadi Melayu tu hanya tinggal pada 153 tentang kedudukan istimewa Melayu je lah. Kita tak selesaikan negara bangsa kita. Ya, betul. Tak selesai. Betul. Indonesia selesai awal. Benar. Yang membawa satu naratif sejarah palsu lah. Nabi Sulaiman singgah ke Kedah lah, Keturah macam-macam lah. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita membahas kebingungan kaum Melayu Malaysia. Kaum Melayu Malaysia hingga kini masih kebingungan mengenai identitas mereka. Itu karena kaum Melayu Malaysia tak sanggup membentuk negara bangsa. Akibatnya, mereka pun terombang-ambing. Ada yang setiap hari kerjanya menyoroti bahkan memusuhi pendatang. Ada pula yang setiap hari sibuk menelusuri sejarah masa lalu hingga zaman Nabi. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Baru-baru ni dalam minggu ni KS. Seorang perempuan Kemboja. Kemboja. KS tu siapa? Ingat kat KM. Bukan. KS kan ada juga. Kan ada Mahathir kan ada. Dia ulang balik dia punya premis lama dia yang Melayu Malas. Melayu Malas. Lepas tu disambut oleh dengan seorang influencer TikTok warga keturunan Kemboja. Sebenarnya benda tu dah kita dah lapuk lah. Kita nak jawab pun rasa benda tu macam, tapi ada yang terkesan sebenarnya. Ada lagi sebenarnya orang yang pada dia benda tu akan bagi satu, orang kata, kesan dramatik. Bila kata okay, Melayu malas, dia macam motivasi lah. Kamu kenapa tak nangis, kamu anak dahaka, kena nangis lah. Jadi orang Melayu pun dia macam tu lah. Dia ada rasa macam tu. Jadi dia kata bila kata Melayu malas, dia rasa kononnya dapat bangkitkan semangat. Tapi tak sebenarnya. Benda tu sebenarnya tak tercapai di akal pun. Tak logik. Generalisasi yang sepatutnya memang tak ada, tak layak untuk kita lontarkan, terutamanya oleh seorang tokoh negarawan lah. Untuk kita cerita lah, zaman hari ni kita nak memperkuatkan orang Melayu. Orang Melayu ada kedudukan relevan, kita ada akademi pengajar Melayu. Tapi orang Melayu sendiri yang jual tanah. Boleh tukar status tanah daripada bumi kepada non-bumi semata-mata untuk keuntungan. Jadi kefahaman untuk sayang Melayu tu macam mana usaha kita sepatutnya? Seminar, wacana, berlambat dah budak-budak podcast. Itu yang terbaru lah kan? Kita tak, perbahasan kita tentang mengangkat Melayu ni dia tak konsisten. Bab ekonomi pun kita tak jelas. Dan sampai sekarang pun Melayu dah berapa kali bertukar kepimpinan, Melayu tetap lagi miskin. Betul. Majoriti tetap miskin. Kemudian kalau kita ukur dari aspek kebudayaan, bahasa kita semakin teruk, nilai santun, nilai budi kita semakin jatuh. Jadi macam mana kita kata kita nak angkat Melayu? Bahasa contohnya, Melayu ni kita istilahkan dalam perlembagaan tu, Melayu ni orang yang bertutur bahasa Melayu. Berapa ramai mak bapak kita, keluarga-keluarga Melayu ni dah mula bercakap Melayu dengan bercakap bahasa Inggeris dengan anak-anak kecil. Jadi itu sebenarnya identiti, itu jati diri tu. Jadi kalau benda itu bahasa pun dihilangkan, jadi Melayu tu hanya tinggal pada 153 tentang kedudukan istimewa Melayu je lah. Ya, betul. Identiti tu dah tak ada. Dalam teks saja. Dalam teks saja. Saya rasa jom kita selamatkan ekonomi Melayu. Kita hilang sentuhan orang-orang terdahulu, Profesor UM yang buat tabung haji, Ungku Aziz. Yang bila dia kata perlu selamatkan ekonomi Melayu, dia wujudkan terus tabung haji. Jelas apa benda perjuangan dia. Ada dasar. So bila kita kata jom selamatkan ekonomi Melayu, apa benda? Dia tak tahu. Akhir sekali dia akan pergi, bila kata nak perjuangkan Melayu, akhir sekali kita kena kontrak mesti Melayu Itu sebenarnya bila kata kontrak mesti Melayu apa semua tu, sebenarnya dia merujuk kepada kalau kita kata kita sebenarnya nak mengangkat, betul lah kita nak menjamin kedudukan istimewa Melayu. Tapi sebenarnya bila dicakap macam tu, sebenarnya dia nak mengangkat kedudukan Melayu istimewa. Segelintir Melayu elit ni saja. Sebab saya rasa benda pertama yang kita minta maaf orang terdahulu yang saya mungkin kata ni akan terasa, kita tak selesaikan negara bangsa kita. Ya, betul. Setuju. Masalah negara bangsa saya rasa lebih awal tak selesai. Betul. Indonesia selesai awal. Betul. Setuju. Masalah negara bangsa saya rasa lebih awal tak selesai. Betul. Indonesia selesai awal. Sebenarnya macam sekarang ni dah timbul sebenarnya wacana untuk fahamkan, untuk hidupkan balik tentang Melayu Islam apa semua ni. Tapi dia dah menjadi melampau pula. Betul. Jadi ekstrim. Jadi ekstrim pula Melayu Islam dia. Semalam ada pergi dekat Istek forum sejarah apa yang media sosial ni lah. Dia ada merujuk pada seorang tokoh ni lah yang dekat TikTok famous lah.
yang membawa satu naratif sejarah palsu lah. Nabi Sulaiman singgah ke Kedah lah, Keturah macam-macam lah. Dia dah pergi ke arah situ pula. Jadi naratif sejarah palsu lah. Nabi Sulaiman singgah ke Kedah lah, Keturah macam-macam lah. Dia dah pergi ke arah situ pula. Jadi sebenarnya ini masalah kita ni sebenarnya. Kita tak ada identiti, kita tak jelas, kita hanya bergantung pada emosi saja. Jadi bila kita tak jelas, sejarah kita sendiri pun kita tak jelas, itulah yang sampai sekarang ni kita jadi cepat meresap apa-apa budaya-budaya, apa-apa pun kita tak jelas. Arab pun kadang kita terima masuk, daripada Korea ke yang popular pun kita terima masuk. Kita tak ada identiti kita yang jelas lah. Contohlah, kalau kita pernah dengar kata yang popular, ungkapan daripada Hang Tuah, takkan Melayu hilang di dunia. Sebenarnya benda tu tak ada pun sebenarnya. Dalam hikayat Hang Tuah tak ada pun benda tu. Tapi diterima pakai seolah-olah. Kalau kita pergi memorial makam Hang Tuah tu, kalau Ahmad Adam dia tak kata tu makam, tu bukan makam, dia kata Hang Tuah bukan kat situ, kata tak ada kat situ, dia kata memorial. Tapi ada ditulis kat situ, takkan Melayu hilang dunia. Kononnya itu ialah ungkapan daripada Hang Tuah. Itu satu pembohongan dari situ. Tak ada. Sebenarnya benda tu ada dalam novel, tapi dipopularkan. Lepas tu bila sampai sekarang ni, ada orang tambah pula, kata ayat ni sebenarnya tak lengkap sebenarnya. Kita ada ayat lengkap dia. Apa ayat lengkap? Pernah jumpa Mat? Ayat lengkap takkan Melayu hilang dunia, apa tak tahu? Takkan Melayu hilang dunia kalau selagi mana Islam bersama. Tambah pula ayat dia. Jadi 2 kali bid'ah dekat situ. Itu masalah tu. Itu masalah macam gitu. Begitulah guys, kebingungan kaum Melayu Malaysia yang masih sulit mencari identitas. Hal ini juga berdampak pada Indonesia karena kaum Melayu Malaysia suka berhalusinasi. Mereka suka bermimpi dan tidak mampu menghadapi realitas. Seharusnya kaum Melayu Malaysia memikirkan negara Malaysia di wilayah Malaysia, bukan memikirkan ras Melayu apalagi sejarah yang tak jelas. Yuk kita lanjut ya. Jadi berkaitan dengan sejarah lampau yang diubah jugalah, yang menyebabkan identiti kita hilang, perkara-perkara mitos diangkat, sehingga menyebabkan hari ini pun orang Melayu dah tak ada nilai, value dari segi knowledge dan sebagainya. Adakah kita nak bawa tahap macam mana kita punya Melayu kita ni kalau kita nak bincang dari sudut masa? Tapi kita bincang, satunya kena faham juga. Kita kena terima hakikat yang Malaysia hari ini macam mana, dan dalam masa yang sama kita nak menyerap kebudayaan, sejarah-sejarah lama kita kena ambil. Kita ambil yang tu, tak ada masalah. Dan memang itu selayaknya. Untuk berlaku adil kepada sejarah, kita kena ambil warisan kebudayaan lama kita untuk menjadi asas kepada Malaysia hari ini. Tapi kita kena faham, Malaysia ini bukan tanah Melayu seperti mana dulu. Konteksnya dah berubah. Kita kena hidup dengan realiti semasa yang China dengan India ni memang di sini tanah tumpah mereka. Tanah tumpah darah mereka. Tapi sampai hari ni orang masih lagi gelarkan pendatang, kataan pendatang. Jadi dia tak faham lah. Dia tak faham konteks lah. Jadi benda ni yang kita kena ubah. Sebenarnya ramai, kalau kita nak cakap tentang Melayu, kita ada banyak sosok Melayu yang kuat jati diri Melayu dia, kuat jati diri Islam dia, dan dalam masa yang sama menerima realiti Malaysia. Contohnya Ustaz Siddiq Fazil. Kita ada rakyat Malaysia, kita ada warga negara Malaysia, tapi belum wujud secara nyata dan konkret yang namanya bangsa Malaysia. Rustam Ehsani, beliau mengatakan that Malaysia is just a state without nation. A state without nation, or at least a state with several competing nations. Tapi hati kecil saya mengatakan, apakah ini bukan suatu aib nasional? Setelah hampir 60 tahun, kita masih berbicara soal perpaduan kaum, integrasi nasional. Tapi berapa ramai yang menerima idea-idea daripada Ustaz Siddiq Fazil. Ataupun kalau kita pergi jauh sikit ke belakang,
kita ada Dr. Burhanuddin Hilmi pun sama ada idea yang jelas tentang Melayunya macam mana, Islamnya macam mana, kebudayaan Melayu ni sepatutnya macam mana, hak kepada bukan Melayu dekat Malaysia ni sepatutnya macam mana. Dia dah jelaskan ke semua, tapi kita tak nak ambil benda tu. Jadi sebab itu kita banyak perbincangan kita ni tersangkut pada isu-isu yang lama ni. Kita tak selesai isu-isu yang macam Rahmat sebut tadi lah, isu negara bangsa tu lah. Begitulah guys masalah yang dihadapi kaum Melayu Malaysia sekarang. Mereka belum menyelesaikan pembentukan negara bangsa, tapi kaum Melayu juga harus menghadapi masalah perekonomian dan kemajuan bangsa. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.